Dengan dia punya sos lah, betul-betul unik dan sedap. Dia kalau cakap tiga rasa, inilah betul-betul tiga rasa. Masam ada, manis ada, sikit-sikit dia punya pedas lah. Alan tak campur, Alan kata kan, tak campur cili kan. Kalau apa gemar ni dengan cili padi, tambah aja cili. Okey, kita try. Kita berjumpa lagi ya. Salam sejahtera. Waalaikum. Kita sekarang sedang menjalani PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kerana musibah COVID-19. Tiada vaksin yang wujud masa kini untuk mengawal dan mengubati COVID-19. WHO, World Health Organization, sedang dalam proses mengembeling seluruh warga parma dunia untuk menghasilkan satu vaksin yang boleh mengawal COVID-19. Okey kawan-kawan, dalam vlog kali ini Alan ada petua untuk menangani COVID-19. Ini petua ni mungkin boleh menolong kawan-kawan kita, saudara mara kita, sesiapa sajalah. Harap kawan-kawan tolong share ya, supaya semua orang boleh sihat-sihat selalu. Okey? Terima kasih. Dikatakan ada satu kaedah baru yang efektif untuk memusnahkan virus COVID-19 ini, yang sedang diguna pakai oleh negara-negara seperti China, Korea Selatan, Jepun dan beberapa negara di Eropah untuk tangani penularan virus COVID-19 ini. Menurut WHO lagi, walaupun satu vaksin ditemui, ianya akan efisien hanya 50% hingga 70% dan selebihnya tertakluk pada kekuatan sistem imuniti seorang yang dijangkiti itu. Immunity. Apa benda itu immunity yang disebut-sebut selalu oleh orang ramai masa kini? Okey, immunity maknanya di sini lebih kurang daya tahan badan kita untuk melawan dan menangani penyakit yang menjangkiti kita. Di sini COVID-19 lah tu. Itu ianya sudah jadi tanggungjawab setiap individu supaya sistem imuniti kita di tahap yang tinggi dan boleh melawan jangkitan virus COVID-19. Ianya bukan hanya perihal menangani COVID-19, malah kita perlu bersedia untuk menghadapi dan menangani apa jua malapetaka virus yang akan menimpa kita di masa-masa akan datang dengan satu sistem imuniti yang cukup mantap dan kalis virus. Ianya mengenai kesihatan menyeluruh sepanjang hayat kita. Menurut kajian terbaru, diketahui bahawa virus COVID-19 ini akan menetap di sinus paranasal. Paranasal yang maknanya, sinus paranasal maknanya tempat di belakang hidung kita. Sinus paranasal berada di belakang hidung kita. Virus ini dikatakan akan berada di sinus paranasal sekurang-kurangnya 2 hari sebelum virus ini menular ke bahagian kerongkong dan mula memudaratkan pernafasan orang yang dijangkiti itu. Kalau sistem imuniti orang yang dijangkiti virus ini tidak efektif atau lemah dan tiada maya melawan virus COVID-19 ini, maka kita akan mula menghadapi kesesakan pernafasan dan seterusnya kurang berdaya hingga boleh mengakibatkan seseorang yang dijangkiti itu boleh meninggal dunia. Besar kemungkinan anda sudah pun mula meminum air panas dengan kekerapan yang berlebihan. Meminum air panas memang bagus, tapi ianya hanya akan menolong sehingga ke kerongkong kita saja.
Kita perlu menyedut wap panas melalui lubang hidung kita untuk melawan dan membunuh virus yang telah menular ke sinus paranasal kita. Lepas beberapa hari, virus yang telah menular ke sinus paranasal kita akan mula menular ke kerongkong dan paru-paru kita. Masa itulah kita akan mula batuk dan menghadapi kesesakan nafas. Inilah sebabnya ianya betul-betul mustahil untuk kita menyedut wap panas melalui lubang hidung kita. Wap dari air panas walaupun berapa banyak pun kita minum tidak akan sampai ke sinus paranasal kita. Kita mesti membunuh virus ini bila dia berada di sinus paranasal kita, sebelum virus itu menular ke kerongkong dan paru-paru kita. Pada masa ini, hanya ada satu cara, iaitu dengan menyedut wap panas melalui lubang hidung kita. Pastikan kita menyedut wap kerap kali selepas balik ke rumah. Kalau kita keluar rumah, betul-betul pastikan kita menyedut wap kerap kali selepas balik ke rumah. Selalukan meminum dan makan hidangan yang panas dan patuhi SOP mencegah penularan COVID-19 yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan kita. Banyakkan mengambil makanan yang segar, yang mengandungi banyak vitamin dan selalu bersenam untuk kesihatan menyeluruh sepanjang hayat. Okey, dalam kita tangani masalah COVID-19, kita jangan lupa tanggungjawab harian kita. Kita memelihara keluarga sehat dan ceria. Okey, jom kita goreng ikan sebarau dan sediakan sambal buah kecupu masam manis untuk hidangan malam ini. Hari ini special sikit. Kita akan gunakan buah cerapu ataupun buah kecupu. Orang putih panggil dia button mangosteen. Alan suka panggil buah kecupu je lah. Buah kecupu ni dah macam nak pupuh, jarang-jarang kita jumpa lah ni. Alan dalam trip memancing ikan sikang di Pantai Timur telah menjumpainya di rumah seafood guide pancing ikan sikang lah. Rumah dia di Macang, Kelantan. Buah kecupu ni ada yang masam, ada yang manis dan ada juga yang masam. Berkhasiat tinggi dan banyak vitamin C.
Tu dia. Ni sos cecak ni, apa ni? Ikan bakar, sos buah kecupu. Ya, buah kecupu ni. Kita try tengok. Tu dia. Right. Dah sikit tulang. Try. Wah, unik lah dia punya rasa buah kecupu ni. Dia unik. Dia masam tapi manis masam dia tak boleh lah aku nak ni apa cerita pun susah sikit. Kena try sendiri. Kalau hampa jumpa ni buah kecupu ni kat ni pasar pagi ke apa, jalan-jalan di Pantai Timur ke mana, kalau jumpa buah ni, beli aja lah. Try tengok sambal ni sos ni. Oh, cukup sedap. Aku nak try dengan ni apa ni, kacang botol ni. Oh. Wow. Dengan bawang kecil yang dihirit, dengan tomato, dengan madu. Cukup sedap. Ikan ni pun terangkat lah. Betul-betul sedap lah ikan ni. Wow. Lagi. Ni ikan ni Alan kali ni Alan goreng ikan ni dengan dia punya sisik sekali. Nak cakap sisik dia lama. Nak try lah ni. Okay. Ada sos sekali. Tu dia. Wow. Tengok. Sedap. Betul sedap. Wah. Betul-betul sedap. Kacang botol ni pun sedap lah dengan dia punya kuah ni. Best. Pasal mangosteen, nak cakap apa, memang ni buah kecupu ni dah terupa. Orang putih panggil button mangosteen. Ya. Tapi ya, sedap lah. Wah, kita tengok ikan ni, ikan goreng ni. Wah, ikan goreng sebarau ni. Wah, tambah dia punya buah sos dia, sos buah kecupu. Wah, enak betul lah. Okey, kita try dengan kacang botol ni. Kacang botol lah. Betul-betul sedap. Walaupun Alan tak campurkan dengan ni cili padi ke cili hidup, bawang kecil yang dihiris tu dia sudah cukup untuk bagi kepanasan sikit di mulut. Tapi pasal Alan ni tak boleh makan cili, so kalau kawan-kawan gemar makan dengan cili, tambah aja cili padi ke cili hidup, potong-potong, tambah aja dalam sos ni. Sos ni memang unik. Kalau kawan-kawan
jalan-jalan pergi Pantai Timur ke mana-mana pasar pagi, tengoklah kalau terjumpa buah kecukur ni, beli aja lah. Try sos ni. Wow. Takkan regret. Dia betul-betul sedap. Ini banyak vitamin lagi ni. Sedap. Okey. Jangan lupa subscribe ya. Okey, terima kasih kerana bersama-sama Alan. Kita jumpa lagi. Ciao. Greetings and vanakkam. We meet again. Earlier, I was talking about a bit about the COVID-19 situation in Malaysia and how to overcome it by using steam to inhale. When steam is inhaled, it helps to actually, it is said to help to kill the COVID-19 virus, which is said to be resident in our nose if we get infected for at least about 2 days. It is said to be resident in our paranasal sinus. So many countries like China, Japan, South Korea, and some countries in even Europe have been trying this method. What they are doing is they are inhaling hot steam, which comes out by boiling the water in the kettle, and they are actually sniffing the hot steam into their nasal cavity, and it's believed that it helps to kill the COVID-19 virus before it can go to our throat or lungs area to create breathing problems. This here is a dish which I prepared using this button mangosteens. This is a fruit native to Malaysia, and I heard it is also found in other Southeast Asian countries. It's so tasty, it's very nice. It has got a very unique tangy, sweet, sour flavor, and it's very nice with especially fried fish. This is the ampala bark which I fried, and you just take the flesh of the fish. Just take the flesh with the scale. You see, I fried this fish with the scale, and what you need to do is add some of this sauce, which is made with the button mangosteens and some tomato and some tamarind juice and some honey and some diced shallots. And then just put it in your mouth. The fish will melt in your mouth. It's so yummy. Yeah? It's so yummy. I hope those of you who have access to this fruit, this button mangosteens, try this recipe. Okay? Thank you for being with me. Please do subscribe and press the bell button. See you again. Bye bye. These are wing beans. They have got wing-like structure around it, the four corners, so they are known as winged beans. You can actually try this with the winged beans. Don't have to actually boil it or whatever. Just wash this clean with some salt water. You can now just eat it like how I'm doing it. Add some of this dipping sauce to it, and I don't know why they call this button mangosteens, even though it looks like persimmons, tiny persimmons. The taste of this fruit comes very near to just ripe mangosteens. It's so sweet and so nice. Okay, thank you.